tetapi berkait dengan sifat Tuhan yang lain pula. Sifat Tuhan yang lain pula, ia tidak ada kaitan dengan soal perintah. Itu kalam. Ataupun ada kaitan pun tak kira, tapi berkait dengan kalam. Barulah dia buat bab seterusnya, nak perincian tentang kalam sebagai sifat Allah. Walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin. Sesungguhnya telah pun tetap terlebih dahulu kalam kami, ucapan kami, perintah kami kepada hamba-hamba kami yang diutuskan. Jadi maknanya sifat kalam Tuhan ini adalah qadim, azali. Itu azali. Walaupun kemudian dia mari sebut kemudian, tapi sebelum pada itu sudah ada dah. Sabaqat itu makna telah terdahulu. Sudah ada dah dulu keputusan kami kepada hamba-hamba kami. Apa dia keputusan? Innahum lahumul mansurun. Sesungguhnya mereka lah yang akan diberi pertolongan. Itu keputusan kami. Berkait dengan perintah kami, keputusan kami. Sama ada kita nak kaitkan dia tu dengan amar Tuhan, hak sebelum pada ni Imam Bukhari sebut dalam bab sebelum pada ni, ataupun kita nak kaitkan dengan kalam dia. Kalimah tu kita nak kaitkan dengan amar dia ke, kita nak kaitkan dengan kalam dia ke, boleh berlaku. Maknanya kalau kita kaitkan dengan kalam dia, dia kata dah dulu lagi kata. Walaupun benar tidak benar ni cerita kemudian. Nak perang warnanya, kalau perang dah barulah ada benar kalau. Tak ada lagi Nabi, tak ada orang kafir, tak ada orang sama dia lah misal, tak ada lagi. Jadi nak kata apa kita kata? Tuhan nak kata apa? Pada ketika tu tak ada apa lagi, Nabi kita tak ada, sahabat tak ada, perang tak ada, orang kafir pun tak ada. Bila ada tu pun selagi tak perang, nak tahu mana benar ke tidak benar. Tak tahu kan? Bila perang barulah nampak. Maknanya Tuhan kata dah dulu lagi dia kata. Ataupun dia telah buat keputusan dulu lagi. Dulu ni mana? Azali lagi. Tuhan tahu dah. Bahkan Tuhan buat keputusan dah bahawa rasul-rasul dia ni, inilah yang akan benar. Memang benar sungguh. Yang akan benar. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan tentera kami, mereka lah yang akan benar. Maknanya kalau orang ikut Nabi betul, hak tu yang akan benar. Benar tu, ulama kata tu ada juga tidak benar. Kita kala benar dari segi mana? Dari segi hujah, hak tu mesti benar. Dari segi hujah kebenaran agama Islam ni kok mana-mana pun, walaupun dia ketika mundur ke mana, tetap Islam ni molek sama. Hujah dia tu tak kuat sama. Hak tu. Dan kalau ikut cara Nabi betul, memang benar tu hak orang ramai terima sebagai benar tu pun akan berlaku, dan akan mengatasi orang lain, hak tu pun akan berlaku. Ni Allah SWT sudah tetap dah. Sudah tetap dah. Begitu. Itu makna sabaqat kalimatuna. Dia bukan baru kata kamu benar, kemudian dah lama dah kata. Jadi kalau kata dulu tu bila? Sebelum berlaku benda tu lah. Kalau dia tu sudah ada sedia kala, maka kalimah dia pun sedia kala. Hak tu Imam Bukhari nak ayat. Kalimah dia tu pun sedia kala lah. Maknanya kalam dia tu pun qadim jugalah, sebab berkait dengan dia. Dan dia tu qadim, kalam dia tu pun qadim jugalah. Jadi kalam dia tu tidak kata kemudian, lama dah. Dulu lagi. Dulu lagi kata tu. Itu Imam Bukhari. Cumanya hak ni dia berkait, sifat takwin ini dia berkait dengan setengah-setengah tu kemudian. Maka Imam Bukhari buat marilah. Ni Allah SWT bila telah memutuskan kejadian seseorang manusia, hak dia tulis dah, dia sudah tetap dah di sisi dia di atas arasy. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Allah SWT bila memutuskan, jadi memutuskan itu qada tu,
Bila dia menghendaki begitu nak menjadikan makhluk tu, dia kata dah. Rahmati sabaqat ghadabi. Hak dia kata tu, dia tulis di sisi dia tu. Hak ni lah dikatakan kalam ataupun amar di sisi dia, tulis tu. Tulis tu bukan makna tulis apa nama ni dengan qalam. Walaupun boleh juga. Itu satu maknanya. Kataba di sini mana dia sudah menetapkan itu dengan sifat dia lah. Sifat dia dengan kalam dia yang azali itu. Dia tulis apa dia? Dia kata apa? Rahmatku mengatasi kemurkaanku. Maknanya sedia daripada awal lagi sudah ada dah hak ni. Hak ni. Dia sudah daripada awal lagi kata. Itu sah. Yang kedua, dia amal hadis Ibnu Mas'ud ini. Seseorang tu dijadikan, dikumpulkan dalam perut ibu dia 40 hari ataupun syak perawi 40 malam. Lepas tu dia jadi gini. Kemudian dihantarkan malaikat dan diizinkan kepada malaikat untuk tulis 4 perkara. Ditulis rezekinya, amalnya dan seterusnya. Jadi hak ni dia menjadikan kemudian manusia ni. Tidak serupa lah hak ni zaman Nabi Adam, hak ni zaman Nabi Nuh, hak ni zaman ni kita zaman ni, hak tak ada lagi zaman akan datang. Akan jadi gitulah. Dia berkait dengan sifat takwin Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat takwin itu dia tidak sekaligus semua benda. Hak dia tidak nak jadikan dak lagi. Hak dia nak jadi dah lah. Bahkan mati dah pun. Hak akan datang akan datang. Walau bagaimanapun semuanya berlaku gini. Hak berlaku ni fayasbiqu alaihi alkitab. Orang tu duduk buat amalan ahli neraka. Dekat sehasta dah dengan syurga. Sehasta je dengan neraka. Amalan ahli mula-mula ni ahli syurga. Sehasta dah tinggal dia dengan ahli neraka. Dengan ahli syurga, dengan syurga. Dia buat amalan ahli syurga. Sehingga tidak ada jarak di antara dia dengan syurga ni kecuali sehasta saja. Dekat. Tapi fayasbiqu alaihi alkitab. Kitab ni mana ketetapan dia. Ketetapan. Tetapi telah terdahulu suratan ataupun keputusan Tuhan kepada dia. Maka dia pun beramal lah pada ketika itu. Ketika hasta lagi tinggal dengan amalan ahli neraka, masuk neraka. Hak lagi tu sebaliknya, dia buat amalan ahli neraka sehingga tidak ada jarak di antara dia dengan neraka tu kecuali sehasta saja. Tetapi sudah berlalu ketetapan Tuhan. Dulu lagi bahawa dia ni akan jadi ahli syurga. Di saat akhir itu dia pun buat amalan ahli syurga, masuk syurga. Nak ayatnya ketetapan itu, kitab itu kadang-kadang disebut dalam bentuk kitab. Jadi kitab tu apa dia? Amar dia lah, perintah dia. Itu ketetapan. Ataupun dalam bentuk kalam dia. Itu ketetapan dia hak dulu. Dan hak ni tak ada siapa dia tahu. Tak ada siapa dia tahu. Hak tulis gini-gini, tulis ni bahagia ke celaka ni, hak tu malaikat, kerja malaikat. Dia suruh tulis. Dia suruh tulis, dia tahu dah dulu lagi. Dia tahu dah. Orang ni akan jadi lagu pada. Dia tahu dah. Tahu dah di sini bukan makna paksa. Bukan makna paksa. Tidak ada paksa, dia tahu. Dia tahu. Kalau kita tengok kepada kejadian makhluk tu, hak dia tahu dulu sebelum ada, lepas tu baru ada. Dia yang menjadikan. Hak tu berkait dengan sifat takwin itu. Jadi keputusan Tuhan nak menjadikan orang ni pada masa ni, nak menjadikan orang ni jadi anak kepada orang ni, nak menjadikan orang ni jadi warga negara ni, semua sudah ada dah keputusan Tuhan dulu lagi. Sudah ada dengan kehendak dia berlaku. Berlaku. Hak tu hendaknya dia nak sini. Lepas pada tu dia mari hadis tu pula. Nabi kata kepada Jibril, apa yang menghalang kau untuk mari ni? Untuk mari lebih daripada sekala. Jibril turun ayat. Kami tidak turun melainkan dengan perintah Tuhan. Itu amal. Perintah Tuhan. Tuhan suruh turun baru turun. Tidak kata ikut serah.
Sebenarnya bukan berkenaan dengan Jibril ni saja, gapo-gapo pun dengan perintah Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Bila dia nak baru berlaku. Kalau tidak nak, tak berlaku. Jibril turun ni berapa kali ke apa sebanyak mana ni dengan amri rabbik, dengan perintah Tuhan. Lepas tu Tuhan tahu belakang. Hak lain ni, hak akan datang, hak tengah-tengah. Hak akan datang tu maknanya urusan akhirat. Tuhan tahu. Wa ma khalfana, hak belakang kita, mana hak kita akan tinggal. Dunia. Tuhan tahu juga. Wa ma baina dzalika, dan urusan hak tengah. Hak tengah tu alam barzakh gapo tu. Hak tu Tuhan tahu belakang. Tuhan tidak lupa. Kalau dia tidak suruh turun acak kau gapo, bukan makna dia lupa. Dia tahu. Cukup setara tu hak dia kehendak. Ini adalah jawapan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu hadis lagi, hak tentang ruh kita akan jumpa, akan datang pada lagi. Dan di bawah bab pasal lagi tu. Tanya tentang ruh ni. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi, dan seterusnya. Mereka akan bertanya tentang ruh. Jadi ruh tu gap. Ni khilaf banyak ni di antara ulama ni. Sebelum pada ni pun ada dah je. Kalau di sini dalam kitab ni pada hasyiah nombor 9, yas'alunaka 'anil ruh, khilaf ulama tentang ruh yang ditanya tu apa maksudnya. Ada kata ruh tu ruh yang menyebabkan kita hidup ni lah. Ada juga yang mengatakan ruh di sini, hak ditanya ni, ruh hak tersebut dalam ayat yang lain. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Ruh tu pada hari berdiri ruh dan malaikat bersaf-saf. Tu ruh gem. Nah di sini dia sebut sikit dia sebut sikit. Aneh. Pada hasyiah nombor 3 situ dia sebut banyak sikit.